Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dalam kelas pengajian Selasa bersama dengan Profesor Emeritus Dr. Muhammad Shukri Saleh untuk sesi tarbiyah pengasas ISTEF. Yang dihormati dan dikasihi guru kami Profesor Emeritus Dr. Muhammad Shukri Saleh, pengasas ISTEF, dan juga penyampai tarbiyah pengasas hari ini Prof. Madya Dr. Syahir Akram Hassan, pengarah ISTEF, Dr. Azrin Ibrahim, timbalan pengarah ISTEF, Prof. Madya Dr. Zakaria Bahari, Profesor Madya Kehormat ISTEF, para pensyarah, staf-staf pentadbir, pelajar-pelajar warga ISTEF, hadirin yang dikasihi sekalian yang mengikuti sesi kita pada petang ini. Terima kasih Prof sebab bersama kami pada petang ini untuk tarbiyah pengasas siri ke-63 pada 2 April 2024. Petang Ramadan yang indah, sejuk saja kan di Penang ni Prof. Rumah Prof pun saya yakinlah nyaman sahaja. Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik Prof. Prof, saya nak ambil kesempatan pada ruang tarbiyah Prof ini untuk saya bertanya soalan. Boleh ya Prof ya? Ya, silakan. Kita mulakan dengan soalan saya dulu dan mungkin Prof boleh berikan jawapan-jawapan kepada persoalan saya. Saya perasan Prof, tarbiyah Prof sejak kebelakangan ini, terutama dalam tempoh 2024 ini, Prof banyak menekankan kepada kecemerlangan ISDEF. ISDEF mesti menjadi cemerlang. Bulan lepas misalnya Prof mahu ISDEF memiliki tapak momentum ataupun tenaga pendorong yang kukuh dan juga flywheel ataupun roda tenaga yang laju dan juga lestari. Sebenar-benarnya Prof, berdasarkan apa yang telah Prof bincangkan ini, boleh tak Prof berikan idea yang lebih jelas kepada kami semua, ISDEF yang macam mana yang Prof mahukan yang untuk kita bawa ke depan? Boleh Prof? Ya. Baik, terima kasih Prof. Depan. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullah azim wa astaghfirullah. Alhamdulillah Dr. Azrin, Dr. Wan, dan saya kasih Dr. Madya, Dr. Syahid, timbalan pengarah ISTEF, timbalan pengarah ISTEF, Dr. Azrin Ibrahim, kawan-kawan pensyarah semua, dan anak-anak pelajar, serta teman-teman kita, sahabat-sahabat ISTEF yang ada di luar daripada USM dan ikuti program kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan Dr. Wan pada hari ini nak tanya saya, sebenarnya saya nak ISTEF ni macam mana? Itu kan Dr. Wan? ISTEF ni nak macam mana? Kalau jawapan saya yang mudah dan ringkas, saya mahu ISTEF ni jadi sebuah institusi akademik yang hebat, bukan yang bagus. Yang hebat, bukan yang bagus. Dan Alhamdulillah, ISTEF saya rasa sekarang dah bagus. Alhamdulillah, tapi itu tak cukup. Secara peribadi, saya bercita-cita nak lihat bahawa ISTEF ini hebat. Sebab apa ya? Sebab ada seorang pengarah daripada Amerika, James Collins. Dia membuat kajian berkenaan dengan industri, syarikat-syarikat perniagaan yang hebat-hebat, dan dia mengatakan ialah salah satu sebab kenapa sesuatu syarikat itu tak boleh jadi hebat kerana mereka puas hati dengan bagus. Jadi oleh demikian, bagi dia bagus itu sebenarnya adalah musuh kepada hebat. Jadi kalau kita di ISTEF ini merasakan bahawa kita sudah bagus, maka kita tidak akan ada lagi cita-cita untuk menjadi hebat. Dan oleh demikian, jadi peluang kita untuk dapat pahala, peluang kita untuk berjuang sudah mati setakat itu sajalah. Sebab ada qanaah, ada rasa puas hati, cukuplah orang dah kata kita bagus, kita pun rasa kita bagus. Tanpa kita sedar, sebenarnya bagus itu sebenarnya adalah merupakan musuh kepada
hebat ataupun terkemuka lah ya, hebat ataupun terkemuka. Dalam bahasa Inggerisnya ialah uh, great, ya, great. Jadi kita kena beralih daripada good to great. Dan ini sesuai dengan sebuah buku yang dihadiahkan oleh Dr. Rosidi Usop daripada USIM kepada saya. Buku ini pun tajuk begini ya, tajuknya Good to Great. Saya terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Rosidi. Jadi bila saya lihat buku ini bahawa wah, dia menyuluh kita balik, menyuluh Istiaf balik, bahawa sebenarnya kita tak boleh berhenti di peringkat bagus saja. Kita mesti excel, pergi kepada peringkat yang lebih bagus, iaitu menjadi sebuah institusi yang hebat. Jadi daripada pengalaman kita, memang ramai orang yang bila dia rasa bagus, dia pun terhenti setakat itu sajalah. Sebab itu kalau kita lihat dalam dunia sekarang ni, tak ramai sangat intelektual yang hebat. Kenapa? Kerana sudah ada intelektual yang bagus. Tak ramai sangat mahasiswa yang hebat kerana sudah ada mahasiswa bagus. Tak ada pentadbir yang hebat, tak ramai. Kenapa? Kerana sudah ada pentadbir yang bagus. Begitu juga tak ada universiti yang hebat kerana banyak universiti yang bagus. Tak ada sekolah yang hebat kerana banyak sekolah yang bagus. Tak banyak kerajaan yang hebat kerana sudah ada kerajaan yang bagus. Ya, tak banyak agensi-agensi yang hebat kerana sudah ada agensi yang bagus. Tidak banyak masjid yang hebat kerana sudah ada masjid yang bagus. Tak banyak syarikat-syarikat perniagaan yang hebat kerana sudah ada syarikat yang bagus. Ya, tidak banyak akhbar-akhbar yang hebat kerana sudah ada akhbar yang bagus. Tidak ramai manusia yang hebat kerana sudah ada manusia yang bagus. Dan tak banyak kehidupan yang hebat kerana sudah ada kehidupan yang bagus. Jadi kalau kita perhatikan kepada itu, kita nampak ya, yang menghalang daripada sesuatu perkara, sesuatu benda, satu institusi, seseorang itu daripada menjadi hebat ialah kerana dia rasa dia dah bagus. Itu yang pertama ya. Jadi untuk ini, kita di Istiaf ini tak bolehlah kita merangkapkan diri kita di peringkat tahap bagus saja. Sebab kita mahu Istiaf ini melonjak naik menjadi hebat. Jadi artinya dengan melonjak naik, berusaha menjadi hebat itu, maka peluang untuk kita berjuang adalah lebih luas, tidak terhenti di peringkat bagus saja. Jadi untuk itu Istiaf kena bebaskan diri kita daripada kebagusan, tinggalkan kebagusan, berjuang untuk kehebatan. Itu ya, tuan-tuan, yang yang saya naklah, cita-cita saya. Sebab bagi saya, kalau sekiranya kita terlekat di tahap bagus saja, maka Istiaf hanya mampu memenuhi KPI, ya, menjadi sebuah organisasi akademik yang mengikut apa yang ditetapkan oleh orang atasan. Misalnya kena jadi kita dah ada pensyarah, kita dah ada pelajar, ada pentadbiran, kita memenuhi keperluan KPI, kita buat research, kita buat penerbitan, ya, kita ada perkhidmatan, konsultansi dan sebagainya. Tapi cukup-cukup untuk menjadi bagus kerana kita memenuhi kehendak organisasi kita yang lebih tinggi dan juga KPI yang diperlukan. Macam Istiaf sekarang lah kan, insyaAllah walaupun ada setengah-setengah tu kita belum lagi betul-betul memenuhi KPI, dan kebanyakannya alhamdulillah telah memenuhi KPI dan sebagainya, sangat tinggi KPI kita. Tetapi itu tak cukup ya, sebab kita kalau nak ini, kita kena melonjak naik ke tahap hebat. Mungkin ada orang tanya, nak lonjak tu apa yang dimaksudkan hebat itu? Artinya kita kena mencapai lebih jauh daripada KPI, daripada apa yang telah ditetapkan oleh universiti, ya, dan ini kena jadi lebih tinggi daripada keperluan-keperluan tersebut. Dengan kita ada kreativiti kita ada kualiti kita ada impact kita ada pengaruh kita yang besar, bukan saja di USM tetapi juga di peringkat nasional dan juga di peringkat antarabangsa, di peringkat dunia.
Itulah yang saya mahukan lah kalau Dato' Wan tanya. Sebenar-benarnya apa yang dimahukan, maka itulah yang saya mahukan. Walaupun saya sekarang sudah bersara, tak ada kuasa lagi ke atas istiaf. Tapi kalau itu berlaku, maka itulah hiburan saya di hari tua, insya-Allah. Jadi kalau nak menghibur saya, berusahalah untuk menjadikan istiaf itu sebagai sebuah organisasi yang hebat, bukan yang bagus sahaja. Sebenarnya saya sedar bahawa ini mungkin semacam mimpi yang ideal. Ya, mimpi yang ideal, kita kata macam mana nak bagus-bagus. Yang ada sekarang pun kita struggle untuk capai kan. Dengan macam-macam perkara, macam-macam ini kan. Kita kan Dato' Wan kan, Dr. Azrin pun gitu kan. Bukan senang ya. Tapi mesti ingat ya, ini tidak mustahil. Tidak mustahil. Kalau kita usaha, insya-Allah Allah akan bagi. Kerana kita dah lalui. Kalau saya fikir balik, kalau saya balik kepada tahun 80-an, 90-an, saya tak terfikir bahawa istiaf akan jadi macam sekarang ini. Artinya ada pelajar, ada pentadbir, ada pensyarah, ya, membuat penyidikan, membuat penerbitan dan berbagai lagi dengan bangunan sendiri. Saya tak terfikir pun untuk perkara itu. Cuma apabila berusaha, barulah mimpi-mimpi itu datang. Nak buat itu, nak buat ni, nak buat ni. Yang perkalian mustahil lebih kurang 20 tahun yang lepas, alhamdulillah sekarang jadi realiti. Sama juga kalau kita nak mencapai, nak melonjakkan istiaf ini naik kepada tahap yang hebat, maka insya-Allah mimpi kita ini mungkin bukan 10 tahun, mungkin 20 tahun baru didapat realisasikan. Tapi kita kena usahalah, jangan rasa puas apabila kita hanya berada di tingkat bagus saja. Sebenarnya ini bukan saja untuk istiaf, tetapi untuk dalam kehidupan kita pun begitu, dalam usaha kita pun begitu. Jadi cuma mungkin jugalah ada orang tanya kan, Prof cakap cita-cita macam tu ideal, mimpi. Cuba cerita sikit macam mana cara kita nak melonjak naik ke tahap yang bagus, yang nak lonjak naik daripada tahap yang hebat, yang bagus tadi kepada tahap yang hebat. Cuma ceritalah. Agak-agak Dr. Wan ada ini ke, ada jawapan ke? Tak apa, biar saya jawab lah Dr. Wan. Kecuali Dr. Wan nak jawab. Tak mahu. Okey, Dr. Azrin nak jawab ya. Orang lain saya tak boleh nampak sebab dalam Facebook kan. Dalam webback tu orang ni je ada. Tak apalah, saya jawablah insya-Allah ya. Saya rasa kalau kita nak meningkatkan tahap istiaf ini daripada hanya bagus kepada hebat, maka semua warga istiaf. Warga istiaf ini siapa? Kepimpinan istiaf, pensyarah istiaf, pelajar istiaf, pentadbir istiaf, semua ini memerlukan 3 sifat kepimpinan. Jadi sifat kepimpinan ini bukan patut ada pada kepimpinan, pada pengarah dan timbalan pengarah saja, tapi untuk semua, termasuk kepada pelajar dan juga pentadbiran kita. Ya. Apa dia sifat itu? Ada 3. Yang pertama, kita semua kena ada sifat beriman dan bertakwa. Yang kedua, ini agak menarik ya. Kita semua kena ada sifat humility. Atau dalam bahasa Melayunya sifat merendah diri. Mungkin ada soal kan, macam mana kita nak jadi hebat? Takkan nak rendah diri, macam mana nak jadi hebat kan? Tawaduk saja macam mana nak jadi hebat? Tapi saya akan explain semula insya-Allah ya. Dan ketiga, kita kena ada apa yang kita panggil sebagai professional will ataupun kehendak profesional. Kehendak profesional. Jadi kedua-dua sifat apa ni, ini agak menarik ya. Apabila saya baca buku yang Dr. Rosdi hadiahkan kepada saya tadi, good to great tadi, saya nampak bahawa ini juga sifat yang dimiliki oleh syarikat-syarikat yang berjaya meningkatkan tahap mereka daripada good kepada great. Jadi Jim Collins dengan kumpulan dia ni membuat kajian-kajian, dia nak tengok, dia pergi kepada syarikat-syarikat yang hebat-hebat ini, dia melihat apa kriteria dia, apa ini dia, dan akhirnya dia buat kesimpulan. Ada 2 sifat mereka yang sangat ketara yang ada dalam semua syarikat perniagaan yang berjaya menjadi hebat di Amerika Syarikat. Beratus-ratus syarikat lah dia buat kajian ya.
Yang pertama ialah mereka itu semua mempunyai professional will. Ada kehendak yang meluak-luak untuk mencapai apa yang mereka cita-citakan. Yang kedua, walaupun mereka berjaya, mereka merendah diri. Mereka tidak boasting. Tidak boasting, ya. Jadi ini dua. Cumanya beza dengan kita bertunjankan kepada dua sifat itu kepada iman dan takwa. Ini tak ada lah yang syarikat cakap tadi, tak ada iman dan takwa. Jadi kalau bagi Jim Collins, dia mengatakan mereka ini dengan sifat merendah diri dan professional will ini, mereka sampai kepada satu tahap kepimpinan yang Jim Collins ini menamakan dia sebagai level 5 executive ataupun eksekutif tahap 5. Jim Collins ni dia membahagikan tahap-tahap kepimpinan ini kepada 5. Yang pertama, yang paling rendah sekali, dia panggil sebagai individu berkebolehan tinggi ataupun highly capable individual. Jadi kalau istilah ini ada orang yang individu-individu yang berkebolehan tinggi, itu belum dapat menjadikan istilah hebat. Kerana itu adalah merupakan ciri-ciri kepimpinan yang sangat rendah, yang paling rendah. Yang tinggi sedikit ialah competent manager. Competent manager atau dalam bahasa Melayunya pengurus berwibawa. Jadi kalau kita ada pengurus, pengarah kita berwibawa, timbalan pengarah kita berwibawa, belum cukup lagi untuk kita menjadi hebat. Dia cukup sekadar menjadi bagus, ya, tapi hebat belum lagi. Sebab itu baru lagi tahap yang ketiga. Tapi sebelum itu tahap yang kedua, kan tadi saya kata yang pertama itu highly capable individuals. Tahap yang kedua ialah contributing team member, ahli pasukan yang menyumbang. Jadi artinya dah ada capable individual, jadi dikumpulkan jadi kumpulan, barulah meningkat kepada tahap kepimpinan tahap 2 yang masing-masing contribute. So team member itu contribute, dan kalau ini berlaku akan muncullah dalam kalangan itu pemimpin tahap yang ketiga yang dipanggil pengurus berwibawa ataupun competent manager. Tapi itu pun belum cukup lagi untuk menjadi hebat. Naik lagi kepada tingkat tahap yang keempat, itu dipanggil effective leader ataupun pemimpin berkesan. Jadi tahap 4 ni dah dekat-dekat nak capai yang hebatlah, kehebatan lah insya-Allah. Tapi yang hebatnya apabila dia buat kajian itu, semua syarikat yang hebat-hebat itu, ya, the great companies itu, dia pemimpin dia semua di peringkat yang kelima, yang paling tinggi, yang dipanggil sebagai eksekutif tahap 5. Dan ciri utama mereka ini ialah merendah diri dan professional will yang kuat. Gitu ya, profesional yang kuat. Jadi bila kita renung-renung balik, tanpa kita sedar, rupanya inilah respi kejayaan kita di ISTAF. Bila saya fikir-fikir balik daripada dulu-dulu, bagaimana kita ni, ya, rupanya begitu yang kita lakukan itu. Kena cuba kita lihat balik, ya. Kita lihat balik. Bila mula-mula kita nak buat ISTAF, kita memang tumpukan sungguh-sungguh untuk meningkatkan iman dan takwa. Kerana kita yakin dengan iman dan takwa itu Allah akan bantu. Allah berjanji banyak dalam Al-Quran, ya, Allah akan membantu orang yang beriman dan bertakwa, insya-Allah. Jadi kita menjadi itu sebagai kekuatan asas kita. Sebab itu iman dan takwa itu kita jadikan sebagai kekuatan asas ISTAF yang pertama. Kita dah buat itu kan, iman dan takwa. Jim Collins syarikat-syarikat di Amerika tak buat itu kan. Kita pun tak tahu sama ada mereka ini beragama tidak, wallahu alam, tapi kita jelas. Tapi pada masa yang sama, bila kita renung-renung balik, sungguhlah pada ketika itu kita mempunyai kehendak yang cukup kuat untuk mencapai cita-cita perjuangan kita, untuk memperkenalkan bidang pengurusan pembangunan Islam, untuk menegakkan sebuah institusi yang dinamakan ISTAF. Kerana apa? Kerana kita berjuang untuk menyelamatkan kawan-kawan kita daripada pemikiran Western ethnocentric, ya, dan kita nak cuba gali ilmu Islam dan memberi
gantian kepada pemikiran Western ethnocentric itu dengan pemikiran Islam. Artinya kita berjuang untuk menegakkan Islam. Paling kurangnya dalam bidang pembangunan berteraskan Islam, insya-Allah. Oh, jadi professional will pada ketika itu cukup kuat. Dan dengan susah payah, ya, kita berpegang kepada kita punya professional will itu. Kita berkorban, kita lakukan apa saja mengikut undang-undang universiti, dan kita cuba capai sebelum mungkin perjuangan kita itu. Dan dengan alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, berdasar kepada iman dan takwa, Allah bantu dari satu masa ke satu masa, dalam satu perkara ke satu perkara, insya-Allah. Dan itu disokong kuat oleh kehendak kita yang sangat kuat. Pada ketika itu, bukan saja pemimpin Islam yang sangat mempunyai cita-cita untuk perjuangan Islam, tetapi para pensyarahnya juga ada cita-cita yang cukup tinggi, ya, professional will yang cukup tinggi untuk menjadi sebuah institusi yang bagus, dan juga untuk melahirkan pelajar-pelajar yang bagus. Dan pelajar-pelajar kita juga pada ketika itu mempunyai professional will untuk menjadi pelajar yang cukup cemerlang, untuk jadi pejabat. Dan mereka berkorban apa saja, ya. Misalnya contoh, kita lihat para pelajar kita, sebulan sekali kan kita buat monthly supervision, monthly graduate supervision, kan. Dan mereka walaupun tak duduk di Penang, mereka datang sebulan sekali. Bukan saja daripada Terengganu, daripada Kuala Lumpur, daripada Kedah, dalam Malaysia, tetapi juga di luar daripada Malaysia, daripada Indonesia, walaupun dalam keadaan mungkin kekangan kewangan, tapi oleh kerana professional will itu sangat kuat, kerana ada jiwa perjuangan dalam tubuh mereka itu, mereka datang. Jadi saya gembira apabila dengar Dr. Syahid punya tarbiyah pada hari itu. Dr. Syahid nak hidupkan balik benda itu, kan. Alhamdulillah, maknanya para pelajar kita akan berkumpul balik sebulan sekali. Dan yang sebenarnya bila datang berkumpul itu bukan hanya untuk mendengar tarbiyah Dr. Syahid saja, tetapi boleh berjumpa dengan pensyarah. Pensyarah boleh buat supervision daripada individual to individual supervision. Dan pada masa yang sama juga, mungkin pensyarah akan kumpulkan semua pelajar-pelajarnya, jadi boleh buat group supervision. Jadi duduklah sehari dua hari di sini, dan manfaatnya cukup tinggi sekali, insya-Allah. Jadi kalau kita ulangi balik perkara ini merupakan satu pengorbanan, sebab kawan-kawan kita ramai yang kerja dan mungkin ada kekangan kewangan. Tapi kalau tak boleh sebulan sekali, 2 bulan sekali, dan usahalah, ya. Dan kawan-kawan kita di Terengganu misalnya, kita tengok dia orang nanti malam datang dengan bas, ya, hari pagi ikut monthly supervision, petang jumpa dengan pensyarah, malam balik naik bas. The next day pergi kerja. Kan luar biasa itu, kan. Luar biasa kawan-kawan kita. Dan semua alhamdulillah mereka berjaya. Dan saya ingat pelajar kita di Terengganu semua menjadi pensyarah, sama ada di UNIZA ataupun di UMT. Begitu juga dengan kawan-kawan kita di Indonesia. Alhamdulillah, walaupun ada sebahagian daripada mereka telah meninggal dunia, tetapi yang ada masih berjuang dengan cita-cita semangat yang kental. Dan sebahagian besar ni telah menjadi profesor, alhamdulillah. Bukan sebahagian besar lah, ada yang jadi profesor, ya. Jadi itu perjuangan. Jadi kalau kita dah buat benda ni dan dia berjaya mempamerkan bahawa kita jadi bagus, dan benda yang sama juga kalau kita masih ada, kuatkan sedikit dan insya-Allah kita akan boleh menjadi hebat. Daripada masa yang sama, bila saya tenung-tenung balik sepanjang perjuangan kita itu, kita mengenah diri sangat. Misalnya contohnya, maklumlah ya, kita di sebuah universiti Sains Malaysia, kita nak buat Islamic Studies pun ada pada ketika itu, dan malah sampai sekarang dia tak boleh jadi satu fakulti, dia cuma bahagian saja. Walaupun dia usaha beberapa kali, tapi tak tahu, wallahu alam. Apatah lagi kita yang bukan Islamic Studies tapi cuba nak bina Islamic Social Sciences yang jarang-jarang orang buat. Jadi kita nak sesuatu daripada tuan rumah, maka kita kena rendah diri lah, kan. Jadi kita tak boleh datang kambap dengan ego, lawan pihak atasan universiti, kata nak benda ni, maka mereka tanpa faham, mereka tak faham, tentulah dia marah, kan. Jadi secara sendirinya Allah pandu kita untuk mengenal diri, sebab kita nak sesuatu daripada orang.
Tentulah kita mudah diri kan kalau kita nak duit daripada bapa kita kan. Dia ada dua alternatif lah. Sama ada menangis, mak bagi, ayah bagi, ataupun kita rendah diri buat sedih saja kan. Antara dua tu, saya ingat kalau kita sedih tu, bapa kita, mak kita lagilah lebih nak bagi, kesian dia kan. Daripada daripada kita menangis, memberontak semua kan. Jadi gitu rupanya Allah pandu kita, Allah didik kita daripada awal. Kita merendah diri. Dan pada ketika itu pun kita akui bahawa kita tak ada ilmu pun. Ya, sebab ini pembangunan bertarikh Islam ini satu benda yang baru. Kita nak kaji, kita nak study, kita nak proka, kita tak ada ilmu. Tak boleh bercakap besar sangat lah. Tak boleh bercakap sekali. Dan pada ketika itu juga kita lihat fenomena pada ketika itu adalah banyak yang tak suka kepada Islam. Sehingga menuduh orang yang cenderung kepada Islam itu sebagai fundamentalist, ya, sebagai fanatics. Tapi pada ketika itu tak adalah teroris ni, dia tak sebutlah. Yang selalunya ialah fundamentalist dan fanatik. Jadi dalam keadaan semikian tu kita kena ejek kepada orang, kita dihina oleh orang, ya, macam-macam lah, macam-macam. Sehingga saya apabila nak pergi buat PhD, kawan-kawan yang tak suka kita, dia tahu bahawa saya nak pergi Oxford, ada yang datang kepada saya, dia kata, Syukri, pergilah Oxford. Lebih baik tak lulus di Oxford daripada lulus di universiti lain. Begitu dia orang punya perception kepada kita seolah-olah hampir ni siapa nak pergi mengaji kat Oxford kan. Bukan itu saja, TNC akademik pada ketika itu juga bila saya kata saya nak pergi Oxford, semua dia terkejut. Syukri nak pergi Oxford, ini pakai serban nak pergi Oxford ni macam mana ni? Dia tak kata macam tu, agaknya dia fikir macam tu lah, Syukri nak pergi Oxford. Ya, dia fikir panjang lama, dia kata tak apalah Syukri, pergilah. Tapi mana-mana universiti yang dah dapat tempat, jangan reject lagi. Saya tanya kenapa? Takut-takut tak lulus di Oxford, boleh pergi tukar pergi universiti itu. Jadi makin semangat kita sebab mereka tak yakin. Tapi kita merendah diri sebab kita nak pergi. Merendah diri juga. Rupanya bila pergi memang ada sungguh orang yang mengaji di Oxford yang sampai sekat jalan dibuang kerana tak cukup sampai tahap. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah SWT, sebab ada cabaran-cabaran tadi, kita dengan rendah diri mengharapkan kepada Allah SWT untuk Allah bantu. Dan kalau orang kata pun kita cuba elak daripada lawan. Sebab apa? Kita berpegang kepada satu konsep, choose your fight. Kecuali kalau dah tak tahan sangat, memang kita rasa kita berbaloi, kita lawan. Tapi saya ingat dalam sepanjang kita nak bina ISTIF itu, kita hanya lawan sekali saja. Itu melawan dengan visi kan. Itu panjang cerita. Tapi bukan visi sekarang lah, visi yang dulu-dulu lah ya. Jadi saya pun tak boleh marah kepada dia, kita tak boleh marah kepada dia sebab dia tak faham. Ya? Jadi kita cuba fahamkan. Jadi ejakan, hinaan itu menjadi baja kepada kita. Manakala apa juga kekangan itu, ya, kita jadikan seumpama satu cabaran dan kita adopt. Kita berpegang kepada satu kaedah perjuangan yang kita panggil perjuangan rasmi air. Perjuangan rasmi air. Perjuangan rasmi air ini maknanya air kalau dikepung dalam satu takungan, ya, dia duduk senyap, yalah, tenang saja kan. Kalau ada ruang yang air masuk, dia naik gitu kan. Tetapi kalau ada satu lubang walaupun sebesar jarum, maka air itu akan ambil peluang itu untuk merejah keluar. Jadi begitu juga kita apabila ada kekangan, kita tenang saja. Kita tenang saja, merendah diri saja. Tapi kalau ada sedikit peluang saja, maka kita merejah untuk mengambil peluang itu supaya kita boleh meningkatkan diri kita kepada tahap yang lebih bagus daripada apa yang kita itu. Ya. Sama juga kalau dalam ini quite interesting juga ya. Saya tak tahu sama ada pemimpin-pemimpin syarikat di Amerika Syarikat yang menjadi hebat dengan the great. Ya, mereka ni ada tasawuf ataupun tidak, wallahu alam. Tapi antara ciri yang ditemui oleh Jim Collins, Jim Collins kata, antara ciri mereka ini bila mereka bercakap, mereka jarang-jarang menggunakan perkataan saya. Mereka menggunakan perkataan kita. Dia tak guna perkataan I. Dia guna perkataan we.
Misalnya dia tak kata saya berjaya. Sayalah yang mencipta itu. Sayalah yang buat ini. Sayalah yang mencadangkan ini. Tak ada. Ya, dia kata kita telah menjaya kan. We have successful in doing this. Ya, we proposed. Benda-benda macam tu ya. Jadi kalau sebab apa itu ya? Itu merupakan salah satu ciri merendah diri itu. Salah satu ciri merendah diri. Dan itu sangat berkesan, sangat berkesan. Kerana daripada pengalaman kita bila kita kenang-kenangkan balik, memang kita rendah diri sungguh. Bila kita diminta untuk jadi virtual center, bukan physical center, ini virtual center saja. Dan virtual center ini tak ada bantuan daripada universiti. Yang kita tenang saja, alhamdulillah, at least universiti iktiraf kita menjadi sebuah center. Dan visi pada ketika kita cakap terus terang lah, tak ada bantuan, kewangan, fizikal, nothing. Cuma diberi kebenaran untuk bergerak saja. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kita jumpa dengan dekan, kita rendah diri pada dekan, macam mana kami nak buat kerja kalau tak ada ruang. Dia akan tengok muka kesian, dia bagilah ruang. Kemudian kita nak renovate, kita minta izin dekan untuk ini, dekan kata tak ada duit, tak boleh. Tak apa, bagi kebenaran saja. Maka kita pergilah menghadap pegawai universiti, pegawai pembangunan, muka sedih, mengendahkan diri, minta nasihat, macam mana cara agaknya semua. Alhamdulillah, dengan cara yang macam tu, akhirnya mereka bantu. Itu yang kemarin visi cakap kat Dr. Syakir tu. Dia kena pergi kepada pegawai, ya tunggu di pintu pegawai, pamerkan professional will kita itu, dan dengan itu kita mengenal diri, kena beradab. Jangan pergi kita hentak-hentak pintu, tepuk meja, minta benda yang kita nak, tak boleh gitu. Kita pergi kenal diri lah. Bila dia tengok muka kita sedih lah, tambah lagi kita ni. Bila dia orang tengok janggut kita pun, oh dia orang ni nak perjuangkan Islam pun. Ada nilai-nilai yang sedemikian rupa. Dan daripada pengalaman kita nampak ada organisasi ya yang pemimpinnya ego, ujub. Sampai sekarang saya nampak dia tak naik-naik. Menjadi bagus pun tidak. Apatah lagi nak menjadi hebat. Banyaklah peristiwa dengan kita ya, apabila kita menulis pada awal dulu dalam bahasa Melayu. Pemimpin dia datang, ni apa dia tulis dalam bahasa Melayu ni, siapa nak baca? So kita ambil challenge tu, kita pusara dulu belajar bahasa Inggeris kan. Lepas tu menulis dalam bahasa Inggeris. Dan pada masa yang sama saya ada juga tanya, tak mau jadi center ke? Dia cakap kat saya dia kata kami fikir untuk menjadi center di peringkat negara, bukan di peringkat universiti. Saya pun terkejut juga. Artinya macam ini nak attach dengan satu kementerian gitu kan. Nak attach dengan satu kementerian, diiktiraf oleh kementerian di peringkat negara lah. So saya pun senyap lah. Tapi saya nampak dia tak bergerak ke mana pun. Jadi itu kena ingat, dalam perjuangan kita ini nak menjadikan kita hebat, kena merendah diri. Dan ini yang dilalui, benar-benar pengalaman kita yang dilalui dalam Islam. Dan apabila saya baca buku Good to Great tu, saya rupanya benda yang sama yang menjadi respi. Ya, syarikat-syarikat yang berjaya itu, yang Allah bagi ilham kepada mereka untuk jadi rendah diri dan juga professional will tadi. Tapi tentu kita lebih kuat daripada mereka, kerana kita ada iman dan takwa, kita ada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu saya yakin sungguh-sungguh bahawa kita boleh jadi lebih hebat daripada company-company, syarikat-syarikat di Amerika Syarikat lah hebat-hebat. Tentulah pengukuran mereka itu kepada revenue mereka, ya, kepada level of the market mereka, macam-macam lagi lah kan. Tetapi kita dengan cara kita, dan kita yakin bahawa insya-Allah kita boleh buat itu. Jadi sekarang ini kita kena tingkatkan professional will kita. Tapi sebelum pada itu kena tingkatkan iman dan takwa kita. Kena bina balik suasana di ISTEF itu yang boleh meningkatkan iman dan takwa. Yang lepas saya dah sebut bagaimana caranya dan juga apa yang telah kita hilang di ISTEF itu.
untuk itu. Dan kita kena berusaha dengan merendah diri selalu dan juga memiliki kehendak yang mantap dan juga yang kuat. Dengan tiga sifat ini nanti insya-Allah Allah akan kurniakan ilham, Allah akan kurniakan kreativiti, Allah akan kurniakan kemudahan, Allah akan kurniakan bantuan, dan Allah akan kurniakan apa saja yang kita perlukan insya-Allah untuk kita menjadi hebat. Yang menjadi hebat itu bukan nak tunjuk-tunjuk, tapi menjadi hebat kerana Allah SWT, sebab kita nak uphold Islam itu supaya Islam dihormati oleh orang insya-Allah. Ya. Jadi boleh kita lakukan itu, dan ini merupakan ramuan yang telah terbukti yang kita pakai, cuma kita tak sedar. Apabila saya baca buku Good to Great, baru saya sedar, oh Masya Allah begini rupanya. Tapi Allah dah pandu kita daripada dulu. Dan bila fikir-fikir, susah sangat nak bina Islam dulu. Ya, ada tribulasi, ada ujian, tapi fikir-fikir saya rasa, mudah je. Tiba-tiba Allah bagi ilham ni, kita buat jadi. Allah bagi idea ini, kita buat jadi. Kita buat ini, jadi Alhamdulillah. Jadi tak ada sangat yang terhalang lah, kecuali kita nak buat Bachelor of Islamic Development, Islamic Management Development, itu tak jadi. Tapi mungkin ada hikmah sebab Allah nak tumpukan kita kepada postgraduate rather than undergraduate. Jadi yakinlah insya-Allah dengan resipi kita dah ada, ya, iman dan resipi kita mengenal diri dan professional will kita dah ada, dan dikuatkan sungguh-sungguh oleh iman dan takwa, insya-Allah pasti kita akan bergerak daripada hanya menjadi bagus kepada menjadi hebat insya-Allah. Itu saja Dr. Wan, sekian. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.